Pergi ke Tanjung, orang berkolek, elok haluan, bertatah sembrani. Al-Quran dijunjung, sunnah dikelek, jadikan panduan hidup insani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana di awal pagi lagi Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita rezeki di dalam bentuk ilmu. Dan insya-Allah pada hari ini kita masih lagi meneruskan pengajian kita, iaitu tafsir dan taranum surah Al-Ghafir bermula ayat yang ke-13, 14, 15, 16. Penonton, jom kita buat satu renungan. Allah Ta'ala mengurniakan rezeki kepada kita dalam bentuk masa 24 jam, dan kita akan bersiaran selama 2 jam untuk tadabbur, untuk meneliti sebanyak 4 ayat sahaja. Alangkah ruginya kalau kita tidak pinjamkan masa kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak berkeseorangan di meja akademik Tanyalah Ustaz. Turut bersama dengan saya panel undangan kita tidak asing lagi, Al-Fadil Ustaz Muhammad Ashraf Ayub. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kalau semalam kita dah berganding, kita dah cerita pada penonton setia kita semua berkenaan dengan apakah yang dimasukkan hidup sebanyak 2 kali, mati sebanyak 2 kali, bagaimanakah respon Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang sombong dulu hidup di atas muka bumi Allah Taala. Dan pada hari ini kita nak masih lagi meneruskan pengajian pada ayat 13, 14, 15 dan 16. Penonton, jom bersama dengan saya Nizal, kita menjadi ejen penyebar kebaikan dengan cara kita like Facebook Tanyalah Ustaz dan kita kongsi FB Live kita pada hari ini. Okey, kita buat amal jariah melalui hujung jari sahaja. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pengenalan pembuka bagi tajuk kita pada hari ini bermula ayat 13, kita mohon Al-Fadil Ustaz untuk melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Da'i Nizal kerana sudi menemankan saya pagi ini bersama-sama di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda dan juga bonda sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengungkapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Ilahi kerana Allah izinkan kita untuk sama-sama menyambung pembelajaran tafsir kita di dalam surah Ghafir. Hari ini silibusnya ayat 13 sampai ayat 16. Bak kata Da'i Nizal sebentar tadi, pagi ini tak banyak kita nak belajar daripada Allah SWT. 4 ayat saja tuan-tuan dan puan-puan ya. Walaupun 4 ayat, tapi kita yakin bila Allah SWT yang ajar, hikmahnya, manfaatnya sungguh luar biasa, sungguh banyak. Itu intipati keyakinan kita, intipati tauhid. Tauhid tu maksudnya apa? Apa sahaja yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala semua amazing, semua luar biasa. Semua kita letakkan sebagai top priority. Ini antara tanda-tanda orang yang dah kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bila belajar bab-bab agama ni, dia rasa ini benda paling penting. Dia akan belajar perkara ni, perangai dia, cara dia belajar tu macam dia nak ambil SPM dululah. Dia beria buat catatan. Dia bukan sekadar dengar lepas tu terlelap, tak. Dia ambil perhatian sungguh-sungguh kerana dia tahu hari ini saya sedang nak memahami apa yang Tuhan saya bagi tahu kepada saya, buat saya jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan. Mindset ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau betul dia akan menentukan segala-galanya. Kalau mindset dia mula-mula tu tak berapa cantik, outcome dia tak cantik. Mindset dia kalau dia belajar pagi ni, dia rasa benda ni penting, dia prepare sungguh-sungguh, nanti dia dapat banyak outcome yang cantik.
Apa maksud outcome yang cantik itu? Maksudnya ialah bila kita belajar agama, yang kita inginkan ialah hidayah. Yang kita inginkan ialah taufik. Allah bimbing hati kita supaya kita nanti dapat berubah lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buka hati kita supaya nanti kita mudah nak mendapat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan utama hari ini kita belajar di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita mohon banyak-banyak 4 ayat yang kita belajar pagi ini tuan-tuan dan puan-puan dapat menghasilkan 4,000 hidayah yang dapat membantu kita untuk mencapai 4,000 step untuk menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, tolong doakan saya dapat nikmat paling mahal tersebut. Nikmat kenal Allah, sayang Allah, kasihkan Allah SWT, jalani hidup dalam keadaan bertakwa kepada Allah SWT. Saya juga doakan sama-sama kita memperolehinya insya-Allah. 4 ayat kita tuan-tuan dan puan-puan, saya akan baca dahulu dalam juz 24. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan semua buka Al-Quran ya. Maknanya kita belajar sungguh-sungguh ni macam nak belajar SPM saya cakap tadi tu. Belajar sungguh-sungguh ya. Juz 24 468. Muka surat dia 468. Ayat 13. Saya start baca dahulu, kita nak ambil barakah ya. Kemudiannya nanti satu persatu kita akan kupas sepanjang rancangan kita pagi ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadhakkaru illa man yunib. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار صدق الله العظيم. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, bacaan kita 4 ayat tadabbur yang akan kita telusuri sebentar lagi. Saya serahkan majlis kita kepada Da'i Nizal. Silakan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lantunan ayat suci Al-Quran bergema di telinga kita. Ini adalah pembuka acara pagi kita yang terbaik kita lakukan. Mudah-mudahan insya-Allah penonton yang saya kasihi sekalian, dalam sesi kita nak tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran ini, saya suka untuk ingatkan sekali lagi, mudah-mudahan kita jadikan rutin harian Ustaz ya. Sabtu dan juga Ahad kita bawa semua ahli keluarga kita standby duduk depan TV bersama-sama dengan Al-Quran. Kita nak membumikan Al-Quran dalam setiap isi rumah kita insya-Allah. Jadi nak raikan Ustaz dah bersedia dengan soalan-soalan kita? Baik. Okey, insya-Allah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa soalan demi soalan akan kita kupas insya-Allah. Seterusnya kita nak pergi kepada soalan Facebook yang pertama untuk pagi ini. Jom. Soalan yang pertama, Nur Dahlia Biru, berdasarkan ayat yang ke-14, apakah maksud serulah pada ayat ini? Apakah maksud seru? Ibadah yang kita lakukan dengan hati yang ikhlas, adakah itu yang akan Allah Ta'ala terima dan akan kita bawa sebagai bekal saham akhirat?
Adakah ayat ini boleh dikaitkan dengan dakwah ataupun ayat ini mengajak orang pada kebaikan tetapi ditolak dan mereka tidak menyukainya? Apakah tanda keikhlasan pada diri ialah kita perlu terus melakukan kebaikan dan amal ibadah kepada Allah walaupun pelbagai tentangan yang perlu kita lalui. Mohon pencerahan Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Pertamanya kita ucapkan kepada yang bertanya tentang ayat 14 ya. Ayat 14 maksud serulah pada Allah mukhlisina lahuddin. Sebelum saya nak menjawab soalan ayat 14 tu, saya fikir elok kita kupas dulu ayat 13 tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab pagi ni kita start dengan ayat 13. Walladhi huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa wa ma yatazakkaru illa may yunib. Apa yang Allah SWT nak inform kita melalui ayat ni? Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita mengaji ni, dulu Tok Guru saya ada pesan. Bila kita belajar tafsir, belajar tadabbur Al-Quran, bila baca ayat ni, kita jangan nampak ayat ni daripada Al-Quran. Ni Tok Guru saya kata. Saya dengar pelik. Apa maksudnya jangan nampak ayat ni daripada Al-Quran? Dia kata macam ni. Kalau kita nak rasa impak dia tu lebih mendalam dalam hati, kita akan lihat ayat ni sebagai kata-kata yang datang direct daripada Allah SWT. Seolah-olahnya Allah SWT yang sedang cakap dengan kita ni. Sebab ni firman Allah SWT. Bila kita dengar Allah SWT yang cakap dengan kita, nanti kita akan lebih pay attention dia tu. Bahasa orang putih cakap macam tu lah. Ya? Attention level kita tu akan lebih tinggi insya-Allah. So ayat ni Allah SWT cakap, wallazi yuriikum ayatihi. Allah lah ya yang memperlihatkan, menunjukkan kepada kamu tanda-tanda keesaan dan juga tanda-tanda kekuasaannya. Saya terjemahan yang literal dulu ya, yang basic dahulu. Wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa, dan kemudiannya Allah SWT turunkan kepada kamu daripada langit rizqa, iaitu rezeki. Wa ma yatazakkaru illa may yunib, dan tiadalah orang yang dapat mengambil pengajaran daripada perkara tersebut kecuali orang yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa maksud ayat ni? Kita tengok pelan-pelan tuan-tuan dan puan-puan. Ayat ni sebenarnya dia ada kesinambungan daripada cerita semalam. Sebab Al-Quran ni tuan-tuan dan puan-puan, dia semua ada kesinambungan. Dia ada kait mengait. Dia ada tali-tali dia tu tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan kalau dalam belajar ilmu Al-Quran ni, kita akan belajar ilmu munasabah. Munasabah maksudnya ilmu tanasub, ilmu kaitan antara ayat dengan ayat, surah dengan surah, semua ada kaitan. So kalau nak faham ayat yang pagi ini, kita kena tengok semalam Allah SWT sembang dengan kita apa. Tu yang kita kena tahu ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin anda semua ikut follow semalam, betul tak? Tapi kita nak recall ya, nak recall. Semalam cerita Allah SWT menunjukkan kemurkaannya, betul tak? Ada nanti satu grup manusia, depa nanti pada hari kiamat kena tibai teruk ni dalam neraka. Waktu mereka ni kena tibai teruk dalam neraka, mereka begging dengan Allah SWT, ya Allah tolong bagi kami second chance. Dia bukan cakap second chance, dia kata third chance. Ya. Peluang ketiga, bagi kami hidup, nanti kami taubat dah. Hidup yang kali ketiga ni kami nak buat baik je. Siapa orang tu, Ustaz? Orang tu yang kita panggil sebagai orang kafir, orang yang kufur. Kufur ni maksud dia apa? Orang yang menentang Allah SWT terang-terang kerana dia ni sombong dengan Allah SWT. Itu orang-orang yang kufur, tuan-tuan dan puan. Allah cakap apa? Kami bagi keperluan ketiga tersebut. Tak, kami tak bagi lagi dah ya. Kami tak bagi lagi dah. So Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu ada orang yang dia akan layanan yang tak baik pada hari kiamat. Kalau kita tengok ayat sebelum tu pula, Allah Subhanahu Wa Taala kata ada orang kami bagi layanan first class pada hari kiamat. Maknanya hari kiamat nanti ada orang dapat layanan bagus, ada orang tak dapat layanan yang tak bagus. Yang sekarang ni Allah SWT nak cerita kenapa kena sembah dia. Sebab ayat sebelum tu Allah SWT beritahu ada orang iktiraf Allah SWT dapat layanan baik, ada orang yang tak iktiraf Allah SWT dapat layanan buruk. Mungkin kita tanya,
Kenapa kena sembah Allah SWT? Ayat ni lah nak bagi tahu. Saya akan syarahkan detail tuan-tuan dan puan supaya last nanti kita akan ada rasa perasaan amazed dengan Allah SWT ya. Jangan pergi mana-mana, kita berhenti kejap, nanti kita sambung lagi lah insya-Allah. Dengan kupasan ayat seterusnya bertambah lagi semangat kita untuk tadabbur surah Al-Ghafir ayat yang ke-13. Jom kita hadamkan ilmu kembali selepas ini. Penonton Tanyalah Ustaz, kita masih lagi meneruskan pengajian kita tafsir dan taranum surah Al-Ghafir ayat yang ke-13. Baik, nak recall semula, kita nak ingatkan kembali kepada penonton. Sekarang kita nak tanya kepada Ustaz untuk meneruskan jawapan. Kenapa kita perlu ada rasa kagum? Kenapa kita perlu ada rasa amazing terhadap Allah Subhanahu Wa Taala menerusi ciptaannya? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Nizal. Benar apa yang Da'i Nizal kata tadi. Kita tuan-tuan dan puan-puan, poin kita yang paling besar bila mengaji ni, kita nak lahirkan rasa kagum, rasa wow, rasa amazed dengan Allah SWT. Sebab manusia ni psikologi cara dia berfikir dan dia bertindak ni, dia akan menyukai sesuatu, dia akan mentaati, dia mudah nak menurut kata seseorang bila dia kagum, tuan-tuan dan puan-puan. Bila dia kagum. Once kagum tu ada, tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah tabarakallah kan. Semua benda daripada orang tu semua dia ambil. Semua dia percaya. Semua dia turut satu-satu, tuan-tuan dan puan-puan. Nak bagi cara mudah macam ni lah, tuan-tuan dan puan. Kita kadang-kadang kita ni dengan orang kita panggil orang putih lah, tuan-tuan dan puan, ya. Dengan orang putih ni kita kagum dengan depa sebab depa ni tunjukkan bukti kepada kita yang mereka ni bagus. Dari sudut pekerjaan dia, dari sudut apa yang mereka hasilkan, ya. That's why orang kita, tuan-tuan dan puan, ni saya nak cerita saya. Dulu saya first time pergi London, tuan-tuan dan puan. Pergi London tu tempat depa lah tu. Ui, kagum, sangat bersyukur punya tinggi. Sampai kan kita jumpa dia punya tiang telefon. Dia punya pondok telefon tu pun kita ambil gambar. Rasa, ui, aku dah berada kat London ni. Itu nama kagum, tuan-tuan dan puan. Kenapa kagum sangat kat situ? Sebab kita nampak melalui bukti, tanda-tanda. Kita nampak bangunan dia, kita nampak kajian dia, kita nampak apa yang mereka lakukan kepada ketamadunan dan humanity. Semuanya sangat-sangat bagus. Sebab tu kita kagum. Betul tak, tuan-tuan dan puan? Sekarang ni ada manusia, sekarang ni ada orang, dia kagum dengan Korea pula, dengan Jepun pula. Sebab apa? Dari kita kagum orang Korea, Jepun daripada handphone pula. Betul tak? Dia boleh buat handphone canggih-canggih. Sebagai contoh. Ni saya nak bagi sebagai contoh. Kenapa kekaguman itu penting dan dari mana kekaguman itu datang? Bila kita nampak bukti yang mereka tu power. Itu perkataan dia. Allah SWT menggunakan cara yang lebih kurang sama untuk meyakinkan kita yang dia ni bagus. Yang dia ni power. Ayat ni cakap macam tu. Wallazi yurikum ayatihi. Saya nak tunjukkan kepada kamu tanda-tanda, alamat-alamat, bukti-bukti yang saya ni bagus, yang saya ni power. Dan Allah SWT bagi tahu dekat sini antara bukti pertama nak menunjukkan saya ni bagus, wa yunazzilu lakum minas samai rizqa. Allah tunjukkan tanda kebesarannya ialah dia boleh datangkan rezeki daripada mana? Daripada langit. Kita pun pandang langit, pandang ke atas, tuan-tuan dan puan, kita pun tanya mana rezeki daripada langit. Tak ada pun air turun, tak ada pun coklat turun, tak ada pun biskut turun. Betul tak, tuan-tuan dan puan? Jangan nampak literal macam tu sangat nah. Maksud rezeki itu ialah Allah turunkan air, iaitu Allah turunkan hujan daripada langit. Kenapa hujan ini dianggap sebagai sumber rezeki utama kepada manusia? Tuan-tuan dan puan perasan ke tidak, kita belajar sains dah lama dah, tuan-tuan dan puan. Sains bagi tahu kita ni kehidupan takkan dapat berjalan kalau tak ada air, tuan-tuan dan puan. Kalau tak ada air, semua yang kita makan lah ni semua tak dapat rasa. Even padi pun, siapa tanam padi dekat Kedah, saya baru-baru ni pergi Kedah, tuan-tuan dan puan. Dia daripada Pening tu masuk je Kedah, kita rasa suasana dia lain sebab kita nampak dia punya perjalanan lain. Nampak hijau tiba-tiba kiri kanan. Ui, lawa nah.
Lawa nah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dalam keadaan lawa-lawa tu saya fikir, bukan senang nak buat bendang ni, nak uruskan bendang ni. Air kena banyak. So masa tu baru saya nampak. Maknanya kalau air tak ada, padi tak ada tuan-tuan dan puan. Even kalau padi tu pun dah ada, dia dah tukar jadi berai. Berai tu pun kita tak boleh nak makan kalau ayak tak ada nak tanak. Betul tak? Tak boleh jalan tuan-tuan dan puan, tak boleh jalan. Itu saya nak bagi ni contoh yang mudah lah. Kita tak ada nak pergi sains yang terlalu mendalam. Ya. Kita nampak dekat situ kalau kita ni tak dapat air, ya, memang kita ni kita kata kita tak akan dapat hidup dalam keadaan selesa. Sekarang kita tak nampak kepentingan air hujan ni tuan-tuan dan puan sebab kita ni dah menjadi masyarakat konsumer. Maksud masyarakat konsumer tu apa? Segala makanan yang kita perolehi sekarang, kita bukan ambil direct daripada tanah. Contoh, lembu. Kita bukan sembelih lembu direct. Kita main picit-picit sekarang tuan-tuan. Dulu okey juga kena pergi pasar raya beli semua makanan. Lah ni bila musim Covid ni merubah cara kita hidup, nak beli semua makanan tu main order sini ya. Masya-Allah. Semua canggih datang zaman sekarang Ustaz ya. Dah canggih, tapi kita risau kecanggihan tersebut membuatkan kita kurang menghargai air. Kita kurang menghargai sumber-sumber rezeki. Sebab apa? Kita tak pernah berpeluh untuk menanam padi. Kita tak pernah bersusah nak tangkap lembu, membesarkan lembu, kemudian baru kita sembelih. Kita tak rasa. Bila kita tak rasa, kita menjadi masyarakat konsumer, maknanya kita hanya deal with end product. Kita takut, tuan-tuan dan puan-puan. Perasaan syukur dengan Allah SWT tu dah berkurang. Sebab tu Allah SWT bagi tahu kat sini, air tu sangat penting nah. Tak percaya air itu sangat penting, tanya orang yang sedang membuat tanaman, yang menanam everything. Tuan-tuan dan perempuan yang dekat rumah tanam bunga pun tahu air itu sangat-sangat penting. Kenapa kita kena bersyukur dengan air? Sebab air ini datang daripada Allah SWT. Proses tuan-tuan dan perempuan, saya cakap tu terang. Proses yang kita panggil dulu, belajar sains, saya tak apa ingat. Proses hujan turun, lepas tu lalu sungai, laut, lepas tu dia naik balik. Dia ada nama satu proses. Saya dah tak ingat dah tuan-tuan dan perempuan. Belajar sains 20 tahun lepas. Proses ni kata Allah SWT, hanya saya seorang saja boleh provide. Sistem proses ni manusia canggih macam mana teknologi pun, kita tak mampu dah nak buat mesin yang boleh provide semua perkara tu continuously. Tuan-tuan dan puan, kita tak mampu nak buat. Kalau kita dapat buat pun, kos dia sangat-sangat mahal. Penting ke tidak all this process, all this system ni? Penting. Sebab kalau proses ni terbantut ataupun terhalang tuan-tuan dan puan-puan, kita tak dapat makan apa yang kita makan, nasi lemak pagi ni. Demikianlah betapa pentingnya kata Allah SWT, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Siapa Tuhan yang super genius ni? Ni perkataan, saya nak guna perkataan Melayu ni bagi mudah faham. Siapa kuasa yang super genius boleh provide all this process dalam keadaan stabil dan continuous ni? Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ayat 13 ditutupi dengan wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Ni proses yang penting ni, teknologi yang punya canggih ni orang tak akan hargai. Manusia tak akan hargai kecuali illa may yunib, mereka yang betul-betul kembali nak kenal pencipta dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Inilah hebatnya tanda-tanda yang berada dalam Al-Quran. Penonton, jom kita bertawakuf seketika, kembali selepas ini. Penonton, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita masih lagi meneruskan pengajian kita tafsir dan taranum surah Al-Ghafir ayat 13 sehingga ayat 16. Antara manifesto yang ada di dalam Al-Quran ini bukan sekadar untuk menjaga rohani, spiritual semata-mata.
akan tetapi juga nak menjaga keseimbangan ekosistem kita, alam kita yang telah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Jadi perlunya kita mentadabbur, mengkaji Al-Quran ini sebanyak 360 darjah. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman. Amin, insya-Allah. Baik, kita nak raikan pemanggil kita yang pertama untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Nizal dan Ustaz Muhammad Ashraf Ayub. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Kita dalam ayat yang ke-13 ke-14 saya tak terlepas dari 14 saya rasa Ustaz. Allah menyeru kepada kita semua yang ingin melakukan segala amal ibadat ini keikhlasan, yang dikatakan dia memanggil orang yang ikhlas untuk melakukan amal ibadah. Persoalannya Ustaz, bagi diri saya sendirilah, kadang-kadang keikhlasan ini cukup sukar untuk kita lihat, bukan senang untuk kita tahu hati dalam hati manusia itu Ustaz. Kadang-kadang kita ni elok dah pakai serban, pakai jubah ke masjid siang malam 5 waktu ya, sehari semalam. Tapi dalam hati, lintasan hati ni kadang-kadang terlintas juga kalau orang tengok ni bagus juga, aku ni dikira warak lah, kategori warak lah. Ya, ini yang jadi masalah, keikhlasannya Ustaz. Jadi ikhlas ini bukan senang kita nak lihat. Jadi kadang-kadang kita lihat ada orang yang jarang ke masjid ni, ini dah tak ada harapan dah nak masuk ke syurga, nampak gayanya. Jadi kita ujuk pada diri sendiri, ataupun dikatakan syok sendiri ni Ustaz. Jadi soalan saya, bagaimanakah kita nak menghilangkan apa yang dikatakan sebagai ujuk dan syok sendiri tadi itu, supaya kita ni biar keikhlasan itu yang penting. Kerana keikhlasan itulah yang membawa segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jauh daripada yang dikatakan ujuk pada diri sendiri itu Ustaz. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemanggil kita Tuan Omar Abdul Majid. Nampak nak menjaga amalan dia tu, tak nak amalan tu bercampur dengan perkara-perkara yang lain, ikhlas pada Allah Taala. Kita rasa dah ikhlas Ustaz, tapi dalam hati ada juga walaupun rasa sedikit, ni on the way ke masjid ni anak Mak Leha tengok, Mak Leha pula keluar pagi ni. Macam mana tu Ustaz? Baik, terima kasih banyak. Pertamanya saya ucapkan kepada yang bertanya Tuan Haji Omar. Tuan Haji Omar Abdul Majid ya. Terima kasih banyak pengikut setia kita rancangan Tanyalah Ustaz bertanya tentang soalan macam mana nak mengikhlaskan ikhlas. Tu perkataan dia ya. Susah tu. Susah tu sebab ayat 14 dia ada beritahu, Allah Subhanahu Wa Taala ada beritahu, fada'allaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kamu kena sembah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ikhlas walaupun orang lain tak suka. So macam mana nak capai ikhlas ni? Nak capai ikhlas ni tuan-tuan dan puan, saya pernah tanya lu tok guru saya. Saya pernah tanya sebab semua orang memang kita menghadapi masalah isu struggle nak ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Semua orang. Tak kira ustaz, tak kira habib, tak kira tok guru, tak kira siapa-siapa pun tuan-tuan dan puan. Kita struggle nak ikhlaskan 100% niat lillahi ta'ala. So saya tanya tok guru saya, macam mana nak melahirkan ikhlas yang betul-betul 100%? Tok guru saya beritahu ni jawapan. Ikhlas ini berakar umbi dengan satu perasaan lain sebelumnya, iaitu perasaan syukur kepada Allah SWT. Syukur kalau kita ada kuat, ikhlas senang nak terbit dalam hati, senang kita nak baca, senang kita nak semai. Kalau syukur tu tak ada, dia memang sampai ke bila lah kita susah nak lahirkan perasaan ikhlas. So tuan-tuan dan puan-puan, syukur ni apa maksud dia? Maknanya, poin yang saya nak beritahu sekarang ni, kena syukur dulu, baru senang datangkan keikhlasan. Syukur ni tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya ialah kita menghargai betul-betul apa yang Allah bagi kepada kita. Kata ulama, syukur ni tuan-tuan dan puan penting. Sebab dia akan membuatkan nikmat yang kita rasa, nikmat yang kita dapat sekarang ni, nikmat tu dia lama dan hati kita pun kita dapat rasa bahagia lama. Ya, itu yang kita inginkan. Sebab perangai ataupun perasaan nikmat ni tuan-tuan dan puan, dia kita rasa best kalau dia sikit dan kalau dia sebentar. Itu nikmat tuan-tuan dan puan. Maksudnya macam mana? Contoh makan lah. Kalau makanan tu, coklat tu sebiji ya, sikit ya, kita rasa, kita kongsi ramai-ramai, time tu rasa sedap. Cuba kita makan coklat tu, coklat mahal tu, kita makan sampai 1 kilo tuan-tuan.
Yang kali 1 kilo dah tak sedap dah. Ini maksudnya nikmat itu sedikit dan juga sebentar. Betul tak tuan-tuan dan puan? Sebentar saja kita rasa sedap. Tapi lepas tu dia akan rasa hilang. Normal dah tuan-tuan dan puan-puan. So kata ulama, macam mana nak rasai nikmat tu? Dia rasa lama, dia rasa banyak. Cara dia macam mana? Kena banyak bersyukur kepada Allah. Maksudnya kita amaze, kita menghargai betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, syukur ni sangat penting. Allah Subhanahu Wa Taala ada nasihatkan dalam Al-Quran, tapi dalam surah lain tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu Wa Taala kata, bagi orang yang dah cecah umur 40 tahun, dia kena banyak berdoa. Berdoa dia kena tukar. Bukan doa meminta lagi tapi doa mengiktiraf, doa menghargai. Namanya doa syukur. Apa maksud doa syukur? Ni orang yang umur 40 tahun, tuan-tuan dan puan, saya minta sangat kita baca doa ni tiap-tiap hari. Kat mana nak dapat doa tu tuan-tuan dan puan? Dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Dalam buku saya 45 doa grade A ni kita ada bagi tahu muka surat 157. Bagi anda yang dah dapatkannya, buka muka surat 157 tu. Doa tu bunyi dia, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sangat bagus. Surah apa tadi? Surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah SWT kata, orang yang cecah umur 40 ke atas, kena baca banyak-banyak supaya bila lahir perasaan bersyukur, menghargai Allah SWT, baru kita dapat rasa kelazatan beribadah. Ini yang penting. Kelazatan beribadah itu akan kita dapat rasai bila kita mudah nak mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda yang dah ada buku ni, buka muka surat 157. Yang belum ada tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh dapatkan. Saya cadangkan sangat anda dapatkan buku ini. Sebab apa? Kita dah himpunkan 45 doa yang standard dia grade A. Masuk grade A tu apa? Memang pernah makbul. Kita ada banyak problem, ada banyak bisu, ada banyak hajat. Kita nak sangat hajat kita semua Allah makbul. Kita baca dulu doa yang Allah SWT sendiri bagi endorsement. Anda boleh dapatkan buku ni, pergi dekat kita punya FB, Ustaz Ashraf. Eja betul nama saya, ASRAFF, nanti jumpa. So saya nak bagi tahu kenapa doa syukur itu penting tuan-tuan dan puan-puan. Allah nak minta kita ubah mindset. Mindset menghargai yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun kita hidup, Allah dah jaga kita cukup cantik dah. Allah dah jaga kita cukup cantik. Bila kita bersyukur, macam saya kata tadilah, first time saya pergi London, saya pergi dengan mindset bersyukur. Punya hebat mindset bersyukur tuan-tuan dan puan, sampai kan kita nampak tiang telefon, ya, pondok telefon tu pun kita peluk. Kita peluk. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang kita kata, perasaan ikhlas dah terbit dah tu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dah sampai tak macam tu, kita nak begitu. Nanti baca Al-Quran, kita rasa peluk ni. Bahagai betul-betul. Pagi ni aku dapat belajar 4 ayat, tanyalah ustaz. Rasa ya Allah bestnya. Kita nak sampai tahap macam tu. Siapa dapat sampai tahap macam tu, mata celik, teruja, rasa best dapat belajar, muka senyum pagi ni dapat belajar, tanyalah ustaz. Itulah mereka yang mendapat ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin amin Allahumma ya amin. Semangat macam itulah yang kita nak di awal pagi sebenarnya. Baik, kita nak raikan pemanggil kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Norini Abdul Latif dari Ipoh Perak. Ya, silakan Puan. Silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak baca ayat yang ke 13 tadi ya. Boleh silakan Puan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ. Saya tanya, soalan saya ialah, tu yang saya tahu itu mak badal. Bacaan ni 2 harakat. Tapi kadang-kadang selalunya di hujung kalimah Hamzah alif nun jadi an. Betulkah itu jadi ibi badan arif sukun?
Perkataan mana ni puan? Perkataan dia. Perkataan mana puan? Yang tadi. Soalan yang kedua, hujung kalimah. Maafkan saya, soalan yang pertama tu kalimah mana ya? Apa dia Ustaz? Soalan yang pertama, kalimah mana? Ayatihi ke? Kalimah 13. Wallazi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqa wa ma yatazakkaru illa man yunib. Ayati tu tu. Tahu saya itu mat badal. Tapi kadang-kadang kalanya di akhir kalimah alif hamzah nun jadi an. Betul ke itu jadi badal arif disukun? Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, minas sama iwar rizqa tu, bila kita berhenti jadi 2 harakat kan, jadi mat asli kan. Itu kalau kita sambung, situ ada jid jadi ida maunah. Boleh tak Ustaz turun jelaskan? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik 2 soalan yang akan kita jawab selepas ini. Bagaimana cara kaedah bacaan tersebut? Penonton, hadamkan ilmu kembali selepas ini. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suara-suara kamu yang indah. Akan tetapi dalam kita nak mempercantikkan sesuatu, jangan lupa tujuan utama adalah kita nak menjaga kualiti dalam bacaan ayat suci Al-Quran kita. Jadi kita nak berbalik semula kepada soalan pemanggil kita tadi, Puan Nurini menyatakan bahawa ada 2 kalimah yang beliau nak tanya. Pertama sekali, kalau kita tengok pada ayat yang ke-13 Ustaz ya, pada kalimah ayatihi dan juga pada kalimah rizqan. Kalau nak sambung terus, boleh ke Ustaz? Macam mana? Silakan. Baik, terima kasih banyak. Pertamanya kepada Puan Nurini tadi baca cukup lunak suara, saya suka dengar ya. Puan Nurini, kita tanya yang pertamanya kalimah ayatihi. Tu tuan-tuan dan puan-puan. Ni kita cerita kita ayat 13 nah. Wallazi yurikum ayatihi. Tu betul ke mat badal? Begini tuan-tuan dan puan. Saya nak bagi tahu mat badal ni nak macam mana? Senang ya. Orang ramai confuse mat badal dengan mat asli, tuan-tuan dan puan. Orang ramai confuse. So macam mana nak tahu ni mat badal ke ni mat asli ya? Mudah ya, tengok sebab ni patutnya kalau ada papan putih ke apa saya boleh tulis ni, sebab tak ada, saya bagilah pelambangan. Contoh tuan-tuan dan puan Dia mat asli ni selalu macam ni. Kalau kita jumpa dalam Al-Quran huruf alif, ni huruf alif. Huruf alif ni ada syarat, dia tak ada apa-apa baris. Cuba tengok ayatihi tu, dia ada nampak huruf alif. Sebelum huruf alif tu tuan-tuan dan puan, sebelum huruf alif tu dia ada huruf dia ni wajib baris atas. Dia jadilah mat asli. Ya. Tetapi kata ulama, kalau huruf yang baris atas ni dia huruf hamzah. Kalau dia huruf hamzah, maka kata ulama dia tak jadi mat asli. Dia jadi mat badal. Itu maksud dia tuan-tuan dan puan. So dalam kalimah ayatihi itu sebenarnya mat badal. Cara dia mudah ya nak cam mat badal tadi. Kalau huruf sebelum dia huruf hamzah. Kalau selain hamzah, contohnya huruf ra, huruf kaf, huruf sad, itu dia jadi mat asli. Ni saya bagi tahu yang mudah yang mudah. Baik. Yang nombor 2, rizqa. Rizqa itu kalau kita berhenti kita baca panjang 2 harakat. Minas sama'i rizqa. Kita tak baca rizqan ya tuan-tuan. Dia ada tanwin tapi kita baca rizqa. Yang tu mat apa Ustaz? Nama dia mat iwad. Nama dia mat iwad ya. Mat iwad ni mat ganti. Itu kalau berhenti. Kalau kita sambung, kita akan baca begini. Rizqau wa ma yatazakkaru. Yang tu mat apa pula Ustaz? Waktu tu dia tak jadilah mat iwad. Dia jadi idgham ma'al gunnah.
Idgham ma'al gunnah ni pula macam mana? Idgham ma'al gunnah ni macam ni. Bila kita mengaji baca Quran, kita nampak nun mati ataupun tanwin. Tanwin ni ada 3. Tanwin baris atas, tanwin baris bawah, tanwin baris depan. Dia jumpa siapa? Dia jumpa 4 huruf. 4 huruf ni apa? Tuan-tuan dan puan-puan ingat perkataan ni, menu. Tulis mana-mana dalam buku, menu. Menu ni apa? Mim, ya, nun, waw. Minu. Minu. Bila nun mati atau tanwin bertemu huruf menu, kita kena baca dengan cara idgham ma'al gunnah, dengung 2 harakat. Masukkan bunyi tanwin ataupun nun mati itu dalam bunyi salah satu daripada huruf yang kita jumpa tadi. Contoh yang sekarang ni kita jumpa huruf waw. That's why kita masukkan bunyi rizqan tu masuk dalam huruf waw. Dia daripada rizqan kita baca rizqau. Lepas tu dengung 2 harakat. Rizqau wa ma. Bila kita baca begitu, sempurnalah bacaan yang kita panggil sebagai idgham ma'al gunnah. Mana datang ilmu-ilmu macam ni ustaz? Ulama susun. Mana ulama tahu benda ni ustaz? Dulu waktu Rasul dapat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, daripada malaikat Jibril, macam nilah bunyi yang malaikat Jibril baca kepada Rasulullah SAW. Maknanya benda ni bukan ulama reka-reka. Nama hukum tajwid tu ulama yang bagi tahu. Tapi bunyi asal dia ni kita dapat secara tauqifi, kata ulama, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua ada usaha untuk mempercantikkan bacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita nak meneruskan dengan soalan daripada Puan Nur Dahlia Biru berkenaan dengan ayat 14 pada kalimah fad'ullah dan serulah. Pada kalimah serulah ini merujuk, adakah ianya merujuk kepada ibadah yang kita lakukan dengan hati yang ikhlas? Kita nak jawab semula soalan dia. Adakah itu yang akan Allah Ta'ala terima dan kita bawa sebagai bekal saham hari akhirat kita? Yang kedua, adakah ayat ini Ustaz boleh dikaitkan dengan dakwah ataupun mengajak orang kepada kebaikan tetapi ditolak dan mereka tidak menyukainya? Apakah tanda-tanda ikhlas dalam diri kita? Kita perlu lakukan kebaikan dan amal ibadah kerana Allah Ta'ala walaupun pelbagai tentangan yang perlu kita lakui. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih banyak. Pertamanya saya ucapkan kepada Puan Nur Dahlia Dahila ke Dahlia ni? Nur Dahlia Biru. Dahlia Biru ya. Okey, baik. Soalan ni pertamanya tentang kalimah fada'ullah. Serulah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 14. Apa maksud fada'u dekat situ? Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita mengaji Al-Quran, perkataan da'a ataupun fada'u, doa ini kita akan jumpa banyak dalam Al-Quran waktu mengaji. Tapi kata ulama, makna dia tak semestinya sama. Kena hati-hati lah. Kena hati-hati. That's why bila kita mengaji, kena tengok terjemahan, kena tengok pula tafsir lepas tu, baru kita faham cantik pemahaman dia ya. Baik, kata ulama, perkataan da'a sebenarnya secara umum dalam Al-Quran ada 2 maksud. Yang pertamanya, da'a itu membawa maksud ibadah. Maksudnya doa ibadah. Maknanya kata Allah SWT, kalau kita maksudkan doa ibadah ni dalam ayat fada'ullah, maksudnya ialah bukan serulah Allah. Maksud dia ialah beribadahlah kepada Allah SWT. Itu maksud pertama. Dia maksud ibadah. Ibadah. Yang kedua, maksudnya ialah doa yang bermaksud kepada soal. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta sesuatu, maknanya kita berdoa lah tuan-tuan dan puan. Minta hajat, minta sembuh sakit, minta rezeki dan sebagainya. Itu antara 2 maksud tuan-tuan dan puan. Ada satu lagi kata ulama, kita seru, kita ajak orang. Itu pun ada juga. So dalam konteks ayat ini sebenarnya kata ulama, maksud fada'ullah ialah kita beribadah. Sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati yang cukup ikhlas kepadanya walaupun orang lain tak suka. Soalan seterusnya, itu yang pertama tuan-tuan dan puan. Tadi ada soalan seterusnya daripada Puan Nur Dahlia. Tadi dia kata, macam mana kita nak tahu tanda keikhlasan kita ni ada ke tidak? Macam mana caranya? Pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, nak tahu ikhlas ini ataupun tidak ialah kita melakukan sesuatu terhadap Allah SWT, dia tak terjejas walaupun apa pun orang lain cakap.
Fada'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Walaupun orang lain tak suka, walaupun orang lain tenyeh kita, walaupun orang lain perli kita, dia tak terjejas. Ikhlas ni macam mana sebenarnya Ustaz? Mudah ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak bagi contoh. Ikhlas ni biar kita mudah faham. Kadang-kadang kita cerita dari sudut terminologi, kata ulama ni bagi hadis ayat Quran, kita makin lama kita confuse kan ikhlas ni apa. Saya bagi contoh mudah, tuan-tuan dan puan boleh hadam straight to the point, senang saja. Dia ikhlas ni macam ni tuan-tuan dan puan. Hari tu tuan-tuan dan puan, anak saya, ni nak bagi tuan cerita mudah je. Bagi tapi insya-Allah boleh faham. Anak saya dia tiba-tiba baik dengan saya. Dia urut kaki saya tuan-tuan dan puan. Waktu tu saya baru balik daripada jogging, kaki saya sakit. Anak saya ni umur dalam 3 tahun lebih ya tuan-tuan dan puan. Dia tengok kaki saya tunjuk tu, tiba-tiba dia datang. Babah. Lepas tu dia ambil minyak, dia urut, dia picit-picit. Dia budak picit kaki ni, dia tak boleh elok apa pun tuan-tuan dan puan. Tapi rasa kita terhadap dia ni, Allahu Akbar, baik betul hati budak ni. Dia prihatin terhadap bapak dia. So apa yang saya buat tuan-tuan dan puan? Apa yang saya buat? Lepas tu petang tu, saya pergi ke pasar lah. Kita pergi, kita beli, aiskrim. Tak. Saya beli goreng pisang. Goreng Tu pisang, kataan dia. Masya Allah. Beli goreng pisang tepi jalan. Ya tuan-tuan dan puan, anak saya ni dia suka makan goreng pisang. Waktu beli goreng pisang tu, tuan-tuan dan puan, isteri saya cakap, "Apasal beli goreng pisang? Ya, kenapa tak beli aiskrim?" Betul lah. Kenapa tak beli jajan ke apa budak-budak suka? Saya tak hirau pun apa yang isteri saya cakap tuan-tuan dan puan. Sebab saya tahu anak saya ni dia memang suka sangat makan goreng pisang. Dapat pula goreng pisang tu, goreng pisang panas. Waktu saya bagi bagi goreng pisang tu Masya kepada Allah. dia tuan-tuan dan puan, ya. Hati saya ni waktu saya bagi tu, hati saya bagi dalam keadaan cukup teruja. Kenapa? Sebab saya bersyukur dapat anak yang sayang kepada abah dia. Walaupun apa yang dia bagi tu tadi tak dapat sembuhkan kaki saya, apa yang dia buat tu sebenarnya menjentik hati saya. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya, kalau kita nak faham ikhlas, itulah ikhlas. Kita buat sesuatu kepada seseorang kerana kita syukur terhadap apa yang dia buat kepada kita. Konteks kita dengan Tuhan begitulah. Bila kita beribadah, bila kita mengaji, ada tak perasaan teruja tu? Ada tak? Kalau ada perasaan teruja tu ni tuan-tuan dan puan, orang lain cakap apa pun kita takkan goyang lah. Yang kita penting takkan sekali goyang. adalah kita tahu, kita fokus ini Ustaz ya, adalah amal ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tak pedulilah mana-mana anasir di luar sana. Baik, kita nak raikan, kita masih lagi ada pemanggil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Assalamualaikum Ustaz, Abdullah Osman daripada tempat. Tuan Abdullah Osman. Baik tuan, silakan soalannya. Ni Ustaz, selalunya kita gah dalam amalan ya, tetapi tidak dalam segi akhlak. Sifat tamak, sombong, pentingkan diri sendiri, kedekut, masih menebal di jiwa kita. Tambah-tambah lagi riba menjadi budaya hidup kita. Selalunya kita bermusuh pula sesama sendiri. Jadi macam mana nak seimbangkan balik? Ini yang kita selalu terlepas pandang. Minta pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih banyak Tuan Haji Abdullah. Satu soalan yang bagi saya sangat-sangat penting, iaitu problem kita sekarang ni. Bukan sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Saya kata kita ni maksudnya bukan saya nak bagi orang kat luar aja. Ustaz tak ada. Ustaz pun ada juga menghadapi dilema tersebut ya. Dilema apa? Dilema berbentuk bila kita buat amal ibadah, ada setengah-setengah tu kita ikut dengan mudah. Tapi ada setengah-setengah tu kita struggle nak ikut. Dalam konteks yang Tuan Haji Abdullah bagi tahu tadi, contoh tuan-tuan dan puan, kita tahu riba tu haram. Kita tahu interest ni tak boleh makan tuan-tuan dan puan. Ya, sama ada dari sudut pinjaman ada interest dia tuan-tuan dan puan, ataupun dari sudut keuntungan. Ini maksudnya tuan-tuan dan puan ya. So, dua perkara ni tuan-tuan dan puan, kadang-kadang sebilangan orang dia disebabkan duit dia kelabu mata, kita panggil. Kelabu mata. Maknanya bila dia nampak, yang ni Islamik, interest tinggi, aku tak nak buat pinjaman pakai ini ya. Yang ni dia tak Islamik tapi interest rendah. Dia buat pinjaman kerana dia nampak untung dunia. Nampak tak tuan-tuan? Dia dah lupa Allah SWT yang dia letak dahi sembah pagi tadi, itu sembahyang subuh tu dia dah lupa. Kenapa saya kata dia dah lupa? Sebab Allah SWT kata dalam Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan ya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang Allah SWT halalkan ialah jual beli yang ikut standard Al-Quran dan juga sunnah. Yang Allah SWT haramkan ialah riba.
So riba ni tu terang Allah SWT memang musuh, memang tak suka tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ada sebilangan manusia disebabkan laba dunia, dia lupa semua perkara ni, dia langgar semua perkara ni. Sebab itu tuan-tuan dan puan, Rasulullah SAW ada bagi tahu kita nah, tuan-tuan dan puan, hati-hati nah. Jangan sampai kita ni banyak makan benda-benda haram, yang akhirnya kita buatkan hidup kita ni dikelilingi dengan rezeki-rezeki haram. Sebab apa? Rezeki haram ni boleh menyebabkan semua amal ibadah kita reject. Ni nak beritahu tuan-tuan dan puan. Walaupun kita semayang ikut sunnah, ikut dalil dan sebagainya, semua cantik, tak ada bid'ah ke apa-apa benda kan ramai orang jaga macam tu. Tapi kalau kita buat amal ibadah dah cantik, sumber dia tu, ni nak beritahu, sumber duit, sumber rezeki kita main seluk semua perkara, tak kira halal haram semua kita langgar, riba pun kita tak kisah, mana yang ada keuntungan tinggi tapi sebenarnya hasil daripada perkara tersebut ada syubhah, kita makan semua. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin solat kita sah tapi ia tidak diterima Allah SWT. Sebab ada ayat, ada hadis banyak beritahu perkara tersebut. Ada satu hadis mengatakan ada orang berdoa, tuan-tuan dan puan. Doa cukup cantik, dia dalam keadaan tersepit. Memang doa dia tu Allah nak makbulkan. Tapi kata Allah SWT, kami tak jadi nak makbulkan. Sebab apa? Wa masyarabuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa ghuziya bil haram. Fa anna yustajabu lahu. Dia makan harta hasil haram, minuman pun hasil haram. Kami susah nak mustajabkan, kami susah nak terima perkara-perkara Macam mana tersebut. nak mustajab doa tu kalau hasil makanan, hasil untuk proses meneruskan kehidupan itu sendiri bersumberkan daripada perkara yang haram. Jadi ini saya kira satu poin yang perlu kita highlight pagi ini sebenarnya. Terima kasih kepada Tuan Abdullah Osman, satu soalan yang sangat baik. Baik Ustaz, sekarang kita nak berganjak pada ayat 15. Kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk huraikan ayat 15 surah Al-Ghafir. Silakan Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya punya tone tu tinggi, tuan-tuan dan puan-puan, bukan soal apa. Kita semangat. Kita semangat nak beritahu, kita harap sangat manusia kita sama-sama, ya, kita semua-semua ni semua nak masuk syurga. Kan? Saya beritahu dalam keadaan teruja sebab saya nampak ini antara nanti problem-problem yang kalau kita tak baiki, takut amalan kita tersekat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang dah terambil, tuan-tuan dan puan-puan, cepat-cepat kita taubat, cepat-cepat kita bersihkan segala harta kita, bersihkan dengan zakat, bersihkan dengan sedekah dan sebagainya, ya. Kita teruskan kepada ayat yang ke-15. Rafi'ud darajati zul arsy yulkir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmat talaq. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kena sembah Allah SWT ni dalam keadaan sincere, dalam keadaan ikhlas yang paling tertinggi? Sebab Allah SWT kata, saya ni Tuhan yang maha tinggi. Rafi'ud darajati, Tuhan who possess the great height of all level. Ni perkataan bahasa Inggeris, ya. Saya bagi tahu pagi ni biar bagi kita nak bagi mudah faham. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata dia merupakan Tuhan yang memiliki arash. Arash ni apa, tuan-tuan dan puan-puan? Singgasananya Allah Subhanahu Wa Taala. Singgasana Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat mana? Dan dalam hadis ada menyatakan, ya, syurga itu ada banyak tingkat, tuan-tuan dan puan-puan. Nanti kita harap nanti kita masuk syurga nah. Ni sekarang ni kita cerita dulu syurga tu macam mana. Syurga ada banyak tingkat. Ada hadis mengatakan sampai 100 tingkat. Punya banyak. 100 darjat. Darjat yang paling tinggi syurga itu namanya ialah Jannatul Firdaus. Ini yang paling tinggi, yang paling high level lah, tuan-tuan dan puan-puan. Atas daripada syurga Firdaus itu arasy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, nak tahu apa hebatnya arasy Allah SWT? Kita sambung sekejap lagi di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Seronok kita sebenarnya dalam nak menggambarkan bagaimana perihal syurga, tingkatan-tingkatan syurga, nikmat yang telah Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Nak tahu lebih lanjut, penonton, kita nak melabuhkan tirai di TV3 dan kita ada siaran tambahan selama 30 minit di TV9. Terus kekal setia bersama dengan kami. Kita tawakuf seketika, hadamkan ilmu kembali selepas ini dengan penuh warna-warni ilmu.
Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di awal pagi ini anda masih lagi bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masya-Allah, kita masih lagi meneruskan pengajian kita tafsir dan taranum. Sekarang ini kita merujuk kepada ayat yang ke-15 surah Al-Ghafir. Baik, penonton, tanpa membuang masa, jom kita baca soalan Facebook. Soalan daripada saudara Aiman Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk kepada ayat ke-15 yang dinyatakan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan roh wahyu dengan perintahnya kepada sesiapa yang dia kehendakinya di antara hamba-hambanya untuk memberi peringatan tentang hari pertemuan, iaitu hari pembalasan. Pertanyaan saya, adakah ini termasuk orang-orang yang mendapat hidayah dan diberikan petunjuk pada jalan kebaikan? Bagaimanakah perbezaan di antara roh orang yang beriman dan juga roh orang kafir? Mohon pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi setia di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tadi kita dekat TV3, lah ni kita pun berpindah ke TV9 ya. Channel dia sedikit berbeza, kandungan kita masih sama. Surah Ghafir ayat 13, 14, 15, 16 yang kita bicarakan pagi ini. Terus kepada soalan. Tuan Aiman Aizuddin kita bertanya, apakah maksud orang-orang yang mendapat hidayah ini diberikan petunjuk pada jalan kebaikan? Di mana saya lihat soalan ini berkisar tentang perkataan roh di dalam ayat 15, tuan-tuan dan puan-puan. Yulkir ruha min amrihi. Allah SWT cakap, sayalah yang menyampaikan roh dengan apa? Dengan perintah yang datang daripada saya. Roh itu saya sampaikan kepada siapa? Ala may yasha'u min ibadihi, kepada hamba-hamba yang kami pilih. Kenapa kami sampaikan roh itu? Liyunzira yaumat talaq, supaya kami nak bagi peringatan akan satu detik bagi setiap manusia. Detik itu sangat penting, iaitu hari kiamat kita panggil. Yaumat talaq ni nama lain bagi hari kiamat. Baik. Sekarang ni kita kena faham dahulu roh di sini apa maksud dia. Roh di sini, yulkir roh itu apa maksud dia? Kata ulama dalam Al-Quran, perkataan roh ni dia maksud dia bukan satu dah. Bukan satu. Dia ada 3 maksud, tuan-tuan dan puan. Pertamanya, roh ini maksud dia roh lah. Iaitu jiwa kita, nyawa kita. Itu pertama. Roh bermaksud roh. Ni orang Melayu faham lah apa maksud roh. Itu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, kalau dalam Al-Quran waktu mengaji kita nampak perkataan roh, dia mungkin membawa maksud yang kedua, iaitu dia merujuk kepada malaikat Jibril. Itu pun dalam Al-Quran istilah dia guna roh juga. Ruhul Kudus ada. Dia guna roh juga, tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebenarnya apa? Bukan nyawa ya. Itu apa maksud dia? Malaikat Jibril. Itu nombor 2. Nombor 3. Roh juga bila ada dalam Al-Quran, dia membawa maksud wahyu. Dalam erti kata lain, Al-Quran yang kita baca ni, istilah nama gelaran lain dia roh, tuan-tuan dan puan-puan. Roh. So dalam ayat 15 ni, kalimah yulkir roh, dia refer kepada maksud yang mana satu? Kata ulama, dia refer kepada maksud nombor 3. Yang membawa maksud wahyu Allah SWT, iaitu Al-Quran. Maksudnya ialah Allah SWT yulkir roh, menyampaikan Al-Quran, wahyunya ya, kepada siapa? Kepada hamba yang dia pilih. Siapa hamba yang dia pilih? Tak lain dan tak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas Rasul bila dapat roh ataupun wahyu ini? Rasul kena sampaikan mesej-mesej penting dalam Al-Quran. Mesej paling penting dalam Al-Quran apa? Iaitu our future, iaitu hari kiamat kita. Kita akan bangkit waktu kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ni sangat penting. Remind them, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tell them, inform them. Lebih kurang macam tu lah. Yang kamu bila mati nanti, dia bukan finish everything. Kamu bila mati, nanti kamu hidup balik dalam satu alam baru yang dinamakan sebagai Yaumat Talaq. Talaq tu maksud dia apa? Hari di mana kamu akan berjumpa balik. Hari pertemuan. Bertemu apa? Bertemu semua orang yang tuan-tuan dan puan-puan.
orang yang kita sayang nanti kita jumpa balik. Nak jumpa Firaun tak tuan-tuan dan puan? Tunggulah hari kiamat boleh jumpa Firaun kalau nak jumpalah ya. Nak jumpa tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Boleh nah. Hari kiamat nanti kita nampak Rasul face to face. Itu yang kita doakan, wallahu alam. Wallahu alam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak raikan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohani Mursyid dari Banting. Puan Siti Rohani, silakan soalannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Puan Siti. Ya, terima kasih. Ni tajuknya tadi surah Ghafir kan. Tapi saya nak tanya bab surah Al-Fatihah, boleh ya? Boleh, silakan. Sini adalah orang yang tak tahu hukum tajwid. Dia hukum solat dia tahu, hukum tajwid dia tak tahu. Jadi kalau baca Fatihah tu, sebab Fatihah tu rukun, kalau tak sempurna bacanya tak sah kan. Jadi dia ni tak berapa, adalah orang tu yang tak berapa fasih, tak berapa tahu, kurang harakatnya pun kurang kalau baca contohnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, do-nya tu 6 harakat kan, tapi ni dia buat 4 harakat dan 2 harakat. Adakah solatnya tu tidak sah ya Ustaz? Saya ingin penjelasan itu. Baik. Ustaz. Yang wajib berapa harakat Ustaz? 6 harakat kan ya? Itu saja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Siti Rohani. Perihal berkaitan dengan Quran, Masya Allah, tajuk Al-Quran kita ni luas, sonok perbincangan kita sebenarnya. Ada tafsirnya, ada taranumnya dan ada tajwidnya. Baik Ustaz, perihal berkaitan dengan surah Al-Fatihah, silakan. Pertamanya terima kasih banyak ya Puan Siti Rohani tanya soalan yang penting. Sebenarnya ramai orang tanya ni tentang satu surah yang kita baca tiap-tiap hari at least 17 kali. Dalam semayang kita baca surah tu 17 kali tuan-tuan dan puan-puan, iaitu surah Fatihah. So sekarang ni polemik ataupun isu surah Fatihah ni ialah ada sesetengah kita yang bacaan dia waktu dia baca surah Fatihah ketika solat tu, standard bacaan dia tu masih orang kata kalau markah tu 100 dia baru 60 dia bukan langsung tak betul, tapi ada lagi yang perlu diperbaiki. Soalan spesifik Puan Siti Rohani tadi pada kalimah waladdallin. Waladdallin ni kalau kita nak tengok dari sudut hukum tajwid, dal tu kita akan tarik tau. Kita akan baca 6 harakat tuan-tuan dan puan-puan. Nama hukum dia apa? Mad lazim kalimi musaqqal. Tu nama hukum dia. Dallin. Sekarang Puan Siti Rohani tanya, macam mana apa yang terjadi kepada solat seseorang yang kalau dia baca waladdallin tu, dia baca 6 harakat tu tak cukup. Contohnya dia baca 4 lah contoh. Ataupun dia baca 3 lah. Ataupun mungkin dia baca kurang daripada tu. Ya, apa jadi pada solat dia? Baik, jawapan dia begini tuan-tuan dan puan-puan. Nak tahu sama ada solat dia batal ke tidak, diterima ataupun tidak, ulama bagi tahu waktu mula-mula belajar ilmu tajwid, ulama cakap kalau kita mengaji, kita akan buat kesilapan tajwid. Tapi kesilapan tajwid ni dia ada 2. Dia ada 2 bahagian. Pertamanya lahnun jali. Yang keduanya lahnun khafi. Lahnun jali ni kesilapan besar yang kalau kita buat maksud ayat tu, struktur maksud ayat boleh berubah. Kalau kita buat kesilapan dalam bentuk jali ni, ya, solat kita kalau buat dalam semayang, terutamanya bacaan Fatihah, solat boleh batal dah. Macam mana lahnun jali ni? Kalau tukar baris. Daripada waladdallin kita pun baca waladdillin. Baris atas baca baris bawah. Ini siapa buat? Memang solat batal kata ulama ya. Ni contoh, tukar baris, tukar ayat, tukar kalimah, memang tuan-tuan dan puan-puan semua hukum masuk dalam bab salah besar. Yang kedua, lahnun khafi, salah kecil. Salah kecil ni ialah kesilapan dari sudut bacaan tajwid. Dia baca salah, tapi maksud ayat, struktur ayat dia tak berubah. Dan ini kata ulama antara yang termasuk dalam perbahasan ini ialah panjang pendek dengung dalam Al-Quran. So merujuk pada kalimah waladdallin memang wajib. Kita tak adalah kata wajib maksud wajib yang kita kata haram dan sebagainya tu. Maknanya dari sudut ilmu tajwid memang kena baca 6 harakat. Tapi kalau orang tu baca napih dah tak cukup sebab dallin ni dia hujung kalimah ayat paling panjang dah. Dia napih tak cukup, dia baca tu daripada 6 harakat dia baca contohlah 4 harakat setengah. Ini kata ulama solat dia tak batal. Wallahu a'lam.
Wallahu a'lam. Lazim kalimi muthaqqal. Masya-Allah, hari ini kita juga tadabbur proses ilmu tajwid itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat kebaikan untuk semua. Baik, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya untuk pagi ini. Soalan daripada Puan Syahi Ralia Muhammad. Soalannya adalah merujuk kepada ayat 15. Apakah yang dimaksudkan dengan hari pertemuan dalam petikan ayat tersebut? Apakah yang dimaksudkan dengan hari pertemuan dalam petikan ayat tersebut? Kita mohon pencerahan daripada Ustaz. Silakan. Terima kasih banyak Puan Syahiralia Muhammad bertanya tentang maksud Yaumat Talaq. Talak ni maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, hari di mana kita bertemu antara satu sama lain. Talak ni, Yaumat Talak ni sebenarnya nama lain bagi hari kiamat. Hari kiamat ni kata ulama ada banyak nama. Ada setengah ulama kaji, mereka kira hari kiamat dalam Quran nama dia sampai 20 nama tuan-tuan. 20 nama. Yang paling kita kenal Yaumul Akhirah. Yaumiddin, Maliki Yaumiddin dalam surah Fatihah itu nama hari kiamat ya. Al-Waqiah ya. Kemudiannya An-Naba, banyak nama tuan-tuan dan puan. Salah satu nama lain iaitu Yaumat Talaq, hari pertemuan. Apa maksud bertemu tu? Kata ulama, ia merupakan saat pertemuan antara Khaliq dan juga makhluk, antara pencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang dicipta iaitu kita semua. So hari kiamat tuan-tuan dan puan-puan, kita ada peluang untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Hari kiamat juga akan menjadi satu medan di mana pertemuan antara orang yang menzalimi dan juga yang dizalimi. Firaun akan jumpa Nabi Musa balik pada hari kiamat tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita juga orang yang menzalimi kita, mungkin hari kiamat hari sekarang ni kita tak boleh nak balas tuan-tuan dan puan-puan, nanti hari kiamat jangan risau. Semua perkara tersebut akan dibalas, semua akan jumpa. Hari kiamat juga merupakan satu momen di mana kita akan jumpa balik orang yang kita sayang. Mak bapak kita yang mungkin dah meninggal dunia, yang dah jadi arwah, kita rasa rindu tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin kita ada anak-anak yang telah meninggal daripada kecil, yang telah hilang dan sebagainya. Kita rasa rindu sangat tuan-tuan dan puan-puan. Teringat ke mereka, kita mengalirkan air mata. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni jenis orang yang percaya hari kiamat. Bila kita percaya hari kiamat, maknanya ada harapan. Ada good news. Apa maksud good news? Harapan yang cukup baik, nanti kita jumpa balik orang yang kita sayang tu. Kalau kita dah tahu Ustaz ya, adanya yakinnya pertemuan tersebut, sepatutnya sekarang ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita semua buat satu persediaan yang rapi. Baiklah Ustaz, sekarang ni penonton tanyalah Ustaz, kita nak berganjak pada ayat berikut, iaitu ayat yang terakhir, surah Al-Ghafir ayat yang ke-16. Sesi tadabbur. Silakan Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kita tamatkan perbincangan tafsir kita dengan ayat terakhir iaitu ayat 16, yaumahum barizun la yakhfa 'alallahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Lebih kurang begitu bunyinya. Maksud dia apa? Hari kiamat itu kata Allah SWT itu merupakan hari gathering. Yaumahum barizun tu maksudnya hari gathering. Kita tahu gathering raya ya kan? Gathering raya tu dah ramai dah tu. Ni sekarang ni gathering hari kiamat, semua orang gather balik, semua orang jumpa balik tuan-tuan dan puan. Sekali dengan Firaun Ustaz. Sekali dengan Firaun. Kalau nak jumpa minta tanda tangan boleh lah, ambil selfie pun boleh lah. Jangan ambil lah selfie, jangan ambil minta selfie dengan Nabi Musa ke, Nabi Ibrahim ke, lagi best ya. Maknanya semua jumpa balik. Kita boleh jumpa Firaun, jumpa orang yang dulu dah mati 10,000 tahun lepas pun boleh jumpa balik. Malaikat pun boleh jumpa, jin, setan, semua kita boleh nampak, boleh jumpa. Even kata ayat Al-Quran ya, binatang-binatang yang dah mati pun kita akan jumpa balik tuan-tuan dan puan. Ada ayat lain kata wa idzal wuhushu husyirat. Binatang pun akan apa? Dia akan dikumpulkan semula. Maknanya kalau tuan-tuan dan puan dulu ada bela kucing, sayang sangat kucing tu tapi dia dah mati. Ya. Jangan risau. Percaya ya dengan hari kiamat. Nanti jumpa balik insya-Allah ya. Itu maksud yaumahum barizun. La yakhfa 'alallahi minhum syai'. Maksudnya apa? La yakhfa. Ini tuan-tuan dan puan-puan, kejap lagi saya akan cerita kepada anda insya-Allah. Kita nak pancing penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz perihal kalimah ini. Apakah yang dimaksudkan dengan la yakhfa? Jangan ke mana-mana. Jom berzikir, tawakuf seketika. Kembali selepas ini.
jangan keliru. Saya nak buat satu analogi. Kalau kita sayangkan anak-anak kita, kita nak bagi antibodi mereka kuat, kebiasaannya kita bagi apa? Ada yang bagi vitamin C dan sebagainya. Macam mana untuk umat Islam, vitamin mereka yang utama sekali yang perlu diberikan di awal pagi, tidak lain dan tidak bukan rangsangan daripada ayat suci Al-Quran itu sendiri. Baik, kita teruskan dengan perbincangan kita untuk pagi ini. Kita nak sambung, Ustaz, pada kalimah la yakhfa itu. Adakah ia mempunyai maksud daripada sudut maknawi, zahir dan sebagainya? Silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Da'i Nizal. Kita sambung ya, tuan-tuan dan puan-puan. La yakhfa 'alallahi minhum syai'. Tadi Allah SWT kata hari kiamat tu merupakan hari semua orang akan berkumpul. Semua makhluk, dia bukan orang ya. Makhluk semua berkumpul pada waktu tersebut, di mana dalam pertemuan tersebut tak ada seorang pun boleh mengecualikan diri. Itu maksud la yakhfa 'alallahi minhum syai'. Tak ada seorang pun yang boleh absent. Tu absent, tuan-tuan dan puan-puan. Selalu kau sekolah dulu selalu kita gunakan absent. Maknanya kata Allah SWT hari kiamat ni, kalaulah ada manusia fikir nanti hari kiamat bila berlaku aku nak lari, aku nak nyorok. Ya, kalau kita fikir kita nak menyorok ataupun nanti kubur bila dah dibongkar tu kita nak tidur dalam tu, tak nak bangkit, kita tak nak bangun, boleh ke tidak macam tu? Tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kata Allah SWT waktu tu semua orang tak boleh nak sembunyi. Ini bukan cerita sekolah asrama. Ya, sekolah asrama ya, kadang-kadang kita dulu ni masa kecil-kecil lah, nakal-nakal. Kita tahu tak buat kerja rumah, mulalah dah tak pergi ponteng sekolah. Bila cikgu cari dekat asrama, kita pun menyorok kat bilik air. Betul tak tuan-puan? Macam pernah buat. Macam dia mana ustaz dia tu kan? Ustaz dia tu adalah pengalaman dulu nakal-nakal sikit. Boleh tak kita buat perangai mengakal macam tu waktu hari kiamat? Boleh tak main pusing-pusing? Tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa tak boleh? Cuba tengok ayat lepas itu. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Kenapa tak boleh nak pusing-pusing pada hari kiamat? Sebab yang kontrolnya hari kiamat tersebut mutlak 100% Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak kata, ni manusia punya ramai-ramai ni, mereka dah tak boleh nak kontrol diri mereka sendiri. Sebab nanti yang kontrolnya, yang akan arrange-nya Allah Subhanahu Wa Taala. Punyalah kita waktu tu tak terdaya nak kontrol diri sendiri, tuan-tuan dan puan. Sampaikan ada ayat lain mengatakan dalam surah Naba, kita nak bercakap pun tak boleh kecuali orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahmanu wa qala sawaba. Semua orang hari kiamat diam. Nak cakap pun tak boleh kecuali orang tu Allah kata, aku bagi izin hampa cakap, boleh cakap. Masya-Allah. Bayangkan, mulut kita ni pun dah tak boleh cakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ini dalam surah yang selalu kita baca. Wa tukallimuna aydihim. Betul tak tuan-tuan? Hari kiamat tersebut, nakhtim, kami tutup mulut mereka. Seal ni, mulut ni dia gam, seal, tuan-tuan. Yang bercakap siapa yang jadi saksi? Wa tukallimuna aydihim, tangan kita yang bercakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki kita yang bercakap. Kita pergi mana, tulis apa, pegang apa, berangkul siapa, semua Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu waktu tu kami yang ada kontrol. Begitulah maksud ayat 13 ini, lillahil wahidil qahar. Wallahu alam. Wallahu alam. Demikianlah tubuh badan anggota kita sendiri suatu hari nanti yang bakal menjadi saksi kepada amal perbuatan kita. Baik, teruskan dengan soalan Pak Suli Romli. Soalannya adalah, kepada siapakah Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kerajaan pada hari itu, yakni pada hari kiamat, dan siapakah pula yang berkata kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan adakah kita juga orang-orang Islam yang akan ditanya seperti dalam ayat ke-16? Kita mohon pencerahan Ustaz, silakan. Terima kasih banyak kepada Pak Suramli bertanya tentang siapa yang menyatakan limanil mulkul yaum. Kata ulama ya, yang bertanya pada waktu tersebut, siapa yang ada power ni, siapa yang control everything pada hari kiamat ni. Kata ulama, kalau kita lihat penafsiran, yang bertanya soalan tersebut ialah mereka yang sedang menghadiri gathering tersebut. Maknanya kita bertanya, ni siapa yang kontrol ni, siapa yang kontrol. Kemudian malaikat menjawab. Ini kata pandangan sebilangan ahli tafsir. Yang kontrol everything pada waktu tersebut siapa? Lillahil wahidil qahar. Allah yang kontrol everything.
Tuan-tuan dan puan-puan, kita hari kiamat walaupun jumlah kita berbilion tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT boleh kontrol. Allah SWT boleh kontrol. Senang saja Allah SWT kontrol. Bukti yang Allah SWT boleh kontrol dengan satu arahan tuan-tuan dan puan-puan, ni nak bagi tahu nah, orang yang ramai-ramai ni bukan senang kita nak kontrol lah. Kalau tuan-tuan dan puan pernah attend tak dulu waktu kita perhimpunan masa kecil-kecil, dulu sekolah kan ada perhimpunan. Betul. Kita ada kat sekolah tu dalam 400, 500. Dulu saya pernah jadilah pengawas. Kita kat depan tu puas cakap, tangan kan dapat angkat, ke bawah jatuh. Budak-budak buat tuan-tuan dan puan. Nak bagi depa luruh ni, berpeluh. Itulah saya nak bagi tahu susahnya nak kontrol manusia. Tapi tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kalau saya kontrol manusia, benda tu kacang lah, senang ya. Nak tunjuk macam mana senang tuan-tuan dan puan. Pergi haji, pergi umrah. Waktu dekat Masjidil Haram tu punya ramai orang, orang pergi sana pergi sini jalan simpang siur. Dengar ya perkataan masuk solat, imam cakap Allahu Akbar. Orang yang punya ramai tu tiba-tiba semua boleh berbaris punya cantik. Hanya satu arahan saja. Apa arahan dia tadi? Allahu Akbar. Semua orang elok dalam saf yang cukup cantik. Ini bukti tuan-tuan dan puan, Tuhan kalau nak tunjuk dia punya power, cukup dia bagi kita satu arahan. Manusia yang bersimpang siur boleh teratur cukup cantik. Ini perkara yang amaze, dan inilah bukti kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Islam mengajar kita dalam bentuk disiplin. Baiklah, kita teruskan dengan soalan Facebook yang seterusnya. Soalan Puan Intan Zurina Abdul Razak merujuk ayat ke-16. Keadaan manusia setelah dibangkitkan. Soalan saya, bolehkah Ustaz kongsikan apa-apa doa khusus yang boleh kita amalkan supaya apabila kita dibangkitkan kelak, kita boleh bergantung dengannya juga selain daripada amalan yang telah kita lakukan di dunia? Ada apa-apa perkongsian Ustaz berkenaan dengan doa khusus yang boleh kita amalkan? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, cerita tentang doa ni saya nak share kepada anda. Kalau kita nak baca satu doa, di mana doa tersebut dia cover everything. Dunia punya hajat pun dia cover, akhirat punya hajat pun dia cover. Ada satu doa tuan-tuan dan puan. Ada satu doa. Doanya ialah dalam buku 45 doa grade A, ada saya beritahu doa tersebut. Saya baca doa ni, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan nak catat pun tiba-tiba tak jadi nak catat. Doa dia selalu kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maksudnya apa? Ya Allah, bagikanlah, kurniakanlah kepada kami di dunia ini hasanah. Semua pintu kebaikan kau bagi kepada kami. Wa fil akhirati hasanah. Bila kami masuk satu lagi dunia alam akhirat nanti pun semua pintu kebaikan engkau buka kepada kami. Dan satu lagi kami minta, ya Allah, please tolong ya Allah, wa qina azabannar. Elakkan kami, jauhkan kami sekeluarga daripada terjerumus ke dalam api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kata ulama, ini doa doa yang cover everything. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu amalkan doa ini tuan-tuan dan puan. Sebab itu doa ni bagi saya sangat bagus. Rasul amalkan, Allah SWT sendiri yang cadangkan. Sebab tu dalam buku 45 doa grade A kita masukkan doa tersebut. Anda boleh dapatkannya ya tuan-tuan dan puan. Doa-doa yang bagus-bagus untuk anda amalkan. Nak dapatkan buku ni pergi ke FB saya, Ustaz Ashraf ada kami bagi tahu ya. Anda cuba amalkan, jangan tinggal. Ini merupakan doa yang sangat merangkumi keseluruhan hidup kita. Keseluruhan hidup sekarang dan future kita suatu hari nanti, hari kiamat. Kita nak sangat hidup di sana pun bahagia. Allahumma amin insya-Allah. Amin, amin, Allahumma ya amin. Alhamdulillah, kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Jadi kita mohon Al-Fadhil Ustaz untuk menutup tirai majlis ilmu kita dengan bacaan doa ringkas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilnal jannah bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah bi hurmatil Qur'an ya zal fadli wal ihsan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin Allahumma ya amin. Penonton sekalian, alhamdulillah kita telah pun selesai majlis ilmu kita pada hari ini, dan jangan lupa apakah pelan tindakan yang perlu kita lakukan setelah kita habis belajar. Apakah tindakan utama yang nak kita lakukan, dan jangan lupa kita masih lagi nak meneruskan pengajian tafsir dan taranum kita sambungan surah Al-Ghafir pada minggu hadapan, insya-Allah. Anda akan bersama dengan panel undangan kita Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah di dalam membicarakan tafsir dan taranum. Sekian sahaja daripada saya Nizal dan juga panel undangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.